A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Hashim Al-Hafiz selaku pemudah acara program pada pagi ini. Bahagia Tuan Pengurusi Masjid Tuan Muhammad Rifai Abdullah. Pagi-pagi dah telefon saya nak confirm datang tak datang. Tuan Penasihat Masjid, bahagia Datuk Haji Hassan bin Haji Ismail. Itu juga Tuan OCS Batang 3, Tuan Abdul Ghani Hashim. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur. Saya bila dengar Kelembang hati saya berbunga-bunga naklah. Sebab saya memang dulu tu family saya tiap-tiap tahun kalau cuti je Kelembang. Cuti Kelembang, tak ada topik lain kan. Ya, alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi, bertemu lagi. Dan hari ini tajuk dia tak santai, tak adalah santai benar, tetapi kita cerita tentang hati. Tajuk hari ini macam tajuk drama, tajuk filem, soal hati tajuk. Soal hati. Hati ni adalah bahagian tubuh yang paling penting sekali. Sebenarnya manusia mati bukan sebab dia penyakit jantung, hati juga. Manusia mati bukan sebab penyakit darah tinggi, hati juga. Sebab darah tinggi itu bermuncul Makan muncul. Makan tak bagi beringat-ingat kan, hati. Semua hati muncul. Tubuh badan manusia ni hati. Kan? Itu sebabnya Nabi sebut, ingatlah sesungguhnya dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Maka ketahuilah segumpal daging, seketul daging itu adalah hati. Kan? Hadis riwayat Muslim. Maka kalau itulah kalau tengok salah satu fungsi agama kita adalah untuk jaga hati. Mengaku Islam tapi hati tak elok, bodoh kan? Kalau Islam Melayu betul. Melayu Islam betul, tapi hati sibuk dongki. Biasa orang Melayu Biasa orang Melayu macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab kita kata kita Islam ni agama yang selamat. Kalau hati yang problem, apa selamat kan? Kan, apa agama yang sejahtera tu kalau hati tak elok, nak mojokkan orang, tak perhati dengan orang. Orang tu naik pangkat marah, orang tu dapat kelebihan marah. Salah satu tanda hati ni dah mula ada penyakit-penyakit adalah apabila kita tidak boleh melihat kesenangan ataupun kegembiraan orang lain. Itu salah satu dia. Kan? Jadi itu sebabnya kita kena faham bahawa salah satu fungsi agama tadi adalah untuk memelihara hati agar tetap baik. Jadi orang perempuan berhentilah bercakap, aku ni mulut jahat, hati baik. Orang Melaka macam tu kan, ayat kan. Janganlah bagi alasan Melaka ke Johor ke Negeri Sembilan kau kan. Kalau elok, elok lah. Tak elok, tak elok. Kalau mulut tak elok, mana hati tak elok macam tu Jadi hati-hatilah menzahirkan perkataan kita. Dan kata Abu Laith As-Samarkandi, dia kata tanda-tanda takut pada Allah terlihat pada 7 perkara. Pertama pada lisan dia. Nombor 1 lisan. Cakap dia. Dan lisan hari ni ada 2. Satu lisan berlidah, satu lagi lisan berjari. Kadang-kadang tengok kat masjid, bangang yang muka macam tu. Dalam Facebook, ya Allah, membalun tak cukup tanah. Habis semua balun ni. Ni ya. Nampak jumpa depan elok. Assalamualaikum, sihat. Ui, dalam Facebook. Macamlah kau bagus sangat. La ilaha illallah. Bantai tu. Ya, benda ni berlaku di semua tempat. Kecuali Kelembang. Macam itulah. Ayat kan. Jadi, mana kata? Maka dengan itulah, seringkali seseorang itu tidak memahami tujuan penciptaan manusia adalah hidup dalam pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebab Nabi kata, setelah ketiadaanku nanti, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah dia? Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Quran sekadar mengaji je. Sunnah kadang jumpa pada bulan tertentu kadang-kadang.
Kan? Sunnah tu kadang walaupun dia buat, kadang dia terlupa niatkan tu sunnah Nabi. Terlupa. Kan? Dia tahu tu sunnah. Tapi kadang-kadang ada masa yang dia ingat. Time kat masjid kan pun ingat. Mungkin. Kat luar tak ingat lah. Bulan puasa baru jumpa ubah kurma. Kan? Orang Arab ni sekarang bulan apa? Bulan Rejab. Bulan Rejab. Orang Arab masuk aja Rejab, dah terbayang dia Ramadan. Masuk je Rejab, oh rindu, menangis-nangis semayang ni. Doa sebab terbayang Ramadan. Orang Kelebang belum Rejab, dah terbayang Syawal, lagi jauh. Dia lagi jauh, bukan apa tu. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Handal tak handal? Lagi handal pada orang Arab tu. Bulan 1 dah tanya, tahun ni tema kalau apa? Tahu tak tahu? Orang perempuan ni salah tu. Orang lelaki pun dia peduli, pakai kurta, pakai jubah, pergi ayo settle lah. Apa ada poning-poning. Boleh bergaduh suami isteri sebab memilih color baju. Termasuk yang bercakap ni. Orang lain tak masuk tuan. Orang perempuan bulan soalan tanya, bang, tahun ni kalau apa? Kalau apa kau tanya? Mustahak mana kau? Nabi puasa apa? Pagi raya. Dah camah tajuk raya pula dah. Nabi khabar ni sikit yang dia bagi ni. Tu kan makna nak cerita tajuk raya tunggu bulan puasa esok panggil sekali lagi. Kalau tak nak berebut bila subuh. Tu tak berebut dah. Kalau maghrib penuh sampai melompek. Kata apa? Dia kata Nabi kata pada pagi raya disunatkan memakai pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tak semestinya beli baru. Kau mampu beli, tak mampu pakailah. Antara baju tu satu ni tahun 77, satu tahun 83. Pakai 83 tu paling baru. Macam hantu lah, senteng ke lutut ke semua tu lah. Contoh lah, ya. Tu nak bagi tahu standard kita lah. Quran dan As-Sunnah. Quran pun sekadar baca. Sebab Nabi kata akan tiba masanya nanti ada apa? Umatku membaca Al-Quran tidak sampai pun ke tenggorokannya. Kek tokak pun tak sampai. Bila dia mengaji, dia baca, kek tokak pun tak sampai. Bayangkan daripada mulut tak sampai kek tokak. Maksudnya apa? Kalau kek tokak tak sampai, hati lebih lagi. Tu dia ngaji, ngumpet laju ya. Ngaji, nombor ekor balik. Ngaji, dongki orang tak habis-habis. Macam mana? Sebab dia baca saja. Kadang-kadang tanyalah soalan, bila last kau khatam Quran? Ui, aku dah jam 1 dah khatam. Iya, ui, anda kau. Lepas itu berapa kali khatam? Tu last kali. Adalah yang perempuan bila lah khatam? Waktu nak batal semayang tu, sebelum batal semayang. Nak menikah kan, bersimpuh dengan baju ropol-ropol tu, dengan baju pengantin. Contoh depan imam. Imam pula Al-Hafiz, ngeleng-ngeleng macam. Iyo baca lagi lah kau. Ngaji kan. Bila kita semayang kat rumah yang lelaki jadi imam tu kan, dia baca ayat suci Quran tu. Itulah yang Nabi sebut, bezakanlah rumah kamu dengan kuburan. Kan, bila kita jadi imam, kita baca, tak kisahlah ina atau ina, Allah, at least ada bacaan ayat suci Quran dalam rumah tu. Kan, adalah cahaya sikit. Cahaya ina atau ina, cahaya Allah. Itulah. Kan, tengok Ustaz Abdullah kita tadi kan, kan macam-macam surah bawah itu. Macam tu lah. Kita cubalah upgrade. Dia lain, apa lain pula. Kan, dah tua ni. Dia bukan muda mana tapi boleh ingat tak? Boleh. Dia satu ya, janganlah ngaji. Kadang-kadang kita baca Yasin. Kita pernah hafal Yasin, tapi kenapa lupa? Sebab tak baca hari-hari. Dia ampek bondo lah. Saya nak beritahu kalau nak amal hari ni. Pertama istighfar. Pertama selawat kata Nabi. Amal hari. Kedua istighfar. Yang ketiga baca Yasin. Yang keempat haukil la haula wala quwwata illa billah al-azim. Baca ompek ni hari-hari. Yasin tunggu kami malam Jumaat. Buat malam Jumaat tu hal langsung tak baca minggu tu. Sikit parut lah, tak pergi surau malam tu, tak pergi masjid malam tu. Langsung tak baca minggu tu. Kan? Jadi apakah punca penyakit hati ni? Apa punca penyakit hati? Pertamanya kurangnya keimanan di dalam hati. Hati yang tak ada iman, lama kelamaan akan menyebab hatinya mati. Itu sebabnya orang yang tak ada iman, dia tergamak cakap macam-macam benda yang memalukan dan juga menjatuhkan dan mencabar.
Dah elok-elok dia, dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Faham tak tu? Dah elok ke KLA pakai jubah, sampai depan Kaabah pakai telokong, tak pening kepala. Lepas itu cabar kat Allah Ta'ala tu. Mana apa? Tak ada apa-apa jadi pun, dia kata. Okey je. Mana apa? Iman tak ada. Kalau orang ada iman, berani ke cakap dia tu? Tak berani tu. Kan? Yang kedua, selalu mengeluh. Betul dia. Punca hati mati, mengeluh. Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Bila ditimpa kesusahan berkeluh kesah, dan apabila ditimpa, dia belum mendapat kebaikan, dapat kesenangan, ia amat kikir. Kecuali apa? Kecuali orang yang bersolat dan juga orang yang tetap dalam melaksanakan solatnya. Makna solat nak jaga hati. Kalau tidak, dia mengeluh. Kalau tidak, dia takut. Berapa tahun dah duduk kat Kelebang ni? 20 tahun dah Ustaz. Sampai tak sumbangan kat Masjid Kelebang ni 2,000 soalan ni. 20 tahun 2,000 tu ke standard yang paling teruk dah tu. Sampai tak sumbangan kat Masjid Kelebang 2,000. Mempertahankan keseringgitan ni. Lalu tabung RM1. Pinjam lah tu. Pinjam kat ni. Pinjam lah. Pinjam duit lah. Nak cari mat tak ada duit kocik. Duit apa besar tu bagi. Mana? Iyo, ambil nombor akaun Masjid Kelebang, Masjid Sa'ad Ibn Waqqas. Sen. Terap. Mengantuk-ngantuk. Dia dah terangah ceramah malam tu. Ustaz cakap, apa sedekah subuh je. Talabih lah kosong. 1,000 bagi. Pukul 9 tu sampai dekat masjid cari imam. Mam, tak maaf mam, tadi tersilap transfer. Nya minta pulang balik mam. Minta pulang tahu. Kan? Yang dah tersilap tu apa kata? Ikhlaskan hati. Itu insya-Allah kita punya. Kadakut naik moyang ni 9 kilo. Tu kadamut tu lagi. Kadamut tu kadakut campur kamut. 100 kadakut mam. Ni duit dari tapek lah. Tapek lah 100. Dan galilah dan sokah. Keluar ya start motor beri apa hal borek nak? Tayar bocor. RM20. Makan lain set dengan tiup-tiup ni. Hantar kat kedai motor tu. RM20 kedai Cina tu punya. Baru je start dia punya elok. Bang mana bang? Kat bengkel motor bang. Jangan lupa ya beli topung, beli ni. Dah lagi RM50 selesai. Kat mana? Speedmart punya. Dah RM70, tinggal RM30. RM30 baru keluar dari Speedmart lah. Lama tak jumpa kau. Woi, hutang kan bila kau nak bayar? Ada kau hutang kan? Itulah yang masuk kau kat ni berapa? RM20. Mana RM20? Sudah tinggal RM10. Jadi cuba sedekah. Sedekah insya-Allah. Sebab Nabi kata, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Bila sedekah, tayar tak bocor. Tak tersompak dengan kawan butang tadi. Contohlah. Kan, hari lain mu sompak. Kan, contohlah. Kemudian apa lagi? Jadi mengeluh dalam Islam dah dilarang. Orang yang suka mengeluh akan mudah mendapat penyakit hati. Seperti malas, iri hati dan juga dengki. Dia mengeluh, aduh, kenapalah aku tak macam dia. Contoh. Kenapalah rumah aku ni macam ni. Rumah dia besar. Rumah dan kecil je. Pergi rumah orang tu open house. Pergi kenduri tahlil rumah orang. Macam ni lah mengerti. Rumah kenapa lah rumah dan tak macam tu? Rumah macam tu. Penyakit hati tak boleh tengok kan? Cakap, seronok tengok kawan-kawan rumah besar macam tu. Kan anak. Bukan buat mati. Ada orang tanam dengan apa? Itu Abang Abius tertanam rumah. Abang Abius. Dia kata, Ustaz, orang lain lumpur masuk rumah. Saya ni lumpur, rumah masuk dalam lumpur tu. Mana nak dikobok kan? Dia kata. Ya. Tapi dia tenang lah. Alhamdulillah. Hebatlah Abang Abius. Dia kumpul duit sikit-sikit. Itulah rumah yang dia cadang, dia nak menetap, dia nak duduk sana. Yang lain rumah sewa. Jadi, lepas tu saya tanya dia baru ni. Masuk dekat Masjid Saidina Ali ni. Dia tanya, macam mana bang? Rumah? Ada apa? Dah start buat belum? Nanti lalu tengah kumpul duit semula tu. Kumpul duit.
Dia kata dia sedih bukan apa? Bukan sedih sebab rumah. Dia sedih ada orang lagi susah daripada dia. Macam tu cara fikir. Kan? Yalah, tanyalah orang lama kan. Orang-orang lama kan. Kenapa dia boleh datang masjid dia relax, tak ada apa. Ni pakai kain plekat. Sepeda pun tak pakai. Nak? Lesen pun tak bawa. Apa dia peduli? Ni tuan OCS batang 3 ada sini ni. Tak ada, dia takut dah. Selama dia helmet pun tak pakai. Nampak ni, relax ada. Kan? Tak, sebab dia dah lama, dah puas hidupnya. Kan betul tak? Dia kata, tu sebab Nabi bagi tu, dia umur 50 tahun dia. Nah, apa lagi aku nak robot? Umur 55, 56, aku pun dah pencen, anak dah besar-besar, semua dah lopek. Macam tu lagi kan? Tak ada dia nak sibuk ada pasal nak rumah besar, nak kereta besar, tak nak. Janji tak. Tu orang lelaki lah, orang tua lelaki. Orang tua perempuan jangan. Ada orang boleh minta bukan orang sini lah, tempat lain. Mak nak bona. Mak nak apa mak? Itulah nak tengok orang dah tak pakai dah cerit menjorit tu. Cerit menjorit. Itulah. Ada tu lah. Nak masak air. Dia pakak banyak terbakar dapur tu. Tu yang dia minta tukar tu. Tak tukar. Min mak nak apa? Mak nak mesin air. Tokan-tokan tu panas. Tokan-tokan tu sejuk. Mak tunggu sikit mak. InsyaAllah saya boleh mak tokan tu jadi kopi je. Ada mesin tu. Yang terbaru saya tengok dia masuk sobok tu. Tokan sop tu keluar. Nah, orang kampung kolat mampu nak kolat gula tak letak lagi. Jadi kena dia ada satu mesin tu siap tokan ni minggu. Saya pergi Bosnia tu. Pergi Bosnia tu ada satu hotel Krajnik nama hotel tu. Tokan ni minggu, tokan tahu apple, tokan tahu steady. Nipi mana datang? Ni pun nipi. Awak jakut dengan buk. Rupa ada dekat dalam tu, ada satu box tu memang disimpan kat dalam tu. Kan? Tak mustahil kan? Minta macam-macam. Soal lelaki apa dia kira kan lepas ni kan relax ke? Relax ke? Kan lepas ni dia dah pakat dah minum. Lepas ni minum wi. Tahu tu. Ya, apa ada heboh di dunia semua ni kata. Tak ada benda nak kerja lagi dah. Betul tak? Yang muda-muda ni sibuk. Tadi ada bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pui, bakal capui balik. Sibuk. Hari Ahad pun sibuk. Sibuk apa? Sibuk nak pergi kabut sale tu. Sibuk pergi bawa family berjalan. Namanya sibuk. Tak benda dia sibuk kan? Kemudian apa punca penyakit hati? Kurangnya bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kan? Seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang beriman, makanlah antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Syukur ni pula kata Imam Al-Ghazali ada empat. Pertama, mulut sebut Alhamdulillah. Dapat rezeki Allah Ta'ala bagi yang ini. Dapat tengok Samsul debat depan-depan. Alhamdulillah. Tu yang bangis ni tadi. Tapi sikit tak nampak. Marah ni perempuan. Marah ni. Kan? Laki ni lah kan. Tak ada apa belakangnya. Sandal. Bawa satu ngau nampak. Tak ada heboh. Ini jangan. Tapi. Tang jauh nampak. Nak ambil gambar. Kan? Iya. Syukur hari ni hidup lagi. Malam tadi tolalap tengok drama. Tolalap sampai pagi. Tak sampai malam tadi doa minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa pun kecewa pagi tadi. Kenapa lah dia hidup lagi? Tak tahu. Bangun Alhamdulillah. Sampai itu tengah semayang tadi. Ada yang tak datik dah mati. Ada tak Samsul debat ni? Jadi tak itulah. Syukur. Syukur pertama sabut. Alhamdulillah dapat nikmat. Alhamdulillah suami dan sehat. Alhamdulillah anak-anak dan balik minggu ni. Alhamdulillah Alhamdulillah sabut. Ingat tak kisah yang seorang tu? Yang dia nak apa dia ni tak ada duit. Anak-anak cucu nak balik buka puasa. Bulan puasa ni. Anak-anak cucu nak balik. Ni cerita lah. Dia kata macam mana ni, duit tak ada, anak cucu nak balik, makan biarlah makan sedap sikit, apa bono ni nak balik ni. Dia pun tulislah surat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dia tak ada duit ni Allah, anak cucu dia nak balik nak buka puasa. Parah ni Allah, aku duit tak ada ya Allah. Aku tak tahu macam mana cara nak buat. Aku tulislah surat daripada kau ya Allah. Mudah-mudahan sampai.
Itu mohon ya Allah, tak nak banyak ya Allah, dapat 100 inilah teh. Yang benar dia tulis nama, tulis alamat dia lipat masuk dalam envelope kepada Allah Taala. Dia masuk dekat pejabat pos tu, swap dia masuk dekat parti tu. Haro pejabat pos tu itu. Kepada Allah Taala macam mana nak hantar ni teh? Pengurus tu cakap macam mana ni buat ni? Dia pun cakap, itulah kita kena macam mana ni itulah. Apa macam mana nak buat ni? Macam mana akal ni? Tak apalah. Tuan cuba tuan baca. Saya baca, saya buka semua saksi tu. 30-40 orang staff itu semua tengok dia buka. Takut dengan ada duit ke apa hilang apa-apa dalam tu tak tahu teh. Tak pernah orang hantar surat ke Allah Ta'ala. Dia pun baca. Dia baca lah. Bila baca, menangis-nangis lah staff tu. Sian dia lah. Aduh, anak cucu nak balik. Macam mana nak buat ni? Seorang cadang. Tuan, kita buat di rumah kilat. Setuju tak? Setuju. Seorang bagi RM5, seorang bagi RM10, seorang bagi RM3, RM2. Tambah. Campur semua. Dapat berapa? RM95. Okey lah tu. Dia nak 100, dapat RM95. Masuk dalam envelope, postkan hantar kat dia. Senyap 2 minggu. Lepas 2 minggu, sampai satu surat lagi kepada Allah Ta'ala. Sampai satu surat lagi. Dia kata, ni ada satu surat daripada Allah Ta'ala ni, orang yang sama ni tengok tulisan ni. Tuan, dia nak cakap terima kasih tu. Saya baca ya. Baca, dia pun buka. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Kerana permintaanku kau makbulkan ya Allah. Aku bersyukur anak-anak cucuku dapat makan yang sedap-sedap. Cuma aku nak komplain satu je ya Allah. Nak ngadu satu je. Kenapa lah? Duit yang aku dapat ni tak cukup 100. Dapat 95. Tapi aku tak marah ya Allah. Aku tahu ni mesti kau jual orang pejabat pos. Bagi yang kata. Dituduhlah orang pejabat pos tu cilok duit RM5. Bayang tu. Itulah yang kau bahas tadi. Tak bersyukur. Tak bersyukur. Okey dah tu. Banyak cerita. Punya bangi kawan tu lah. Sumbang seorang sikit. Dituduhlah orang pejabat pos cilok duit RM50. Kan? Tapi itu cerita lah. Pengajaran. Kita kena belajar bersyukur. Banyaklah digambarkan tentang syukur ni. Sebab Nabi kata, orang yang paling kaya adalah, manusia yang paling kaya adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tuan-tuan dan perempuan akan terkejut kalau jumpa setengah orang. Dia boleh cakap tu, poning kepala. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh orang macam tu. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta tu susah benar kan dia tu. Kita lah tiba-tiba zap dalam bank ada 50,000. Sania sana. Minggu ni nak buat apa? Mungkin kita. Pada orang lain tak. 50,000 tu sikit mana? Nampak tak? Macam ceramah kan? Ada orang tu. 5,000 tak boleh kurang. Ada ceramah macam tu. Saya pun tak tahu nasib saya begini macam tu. Reda. Dah cerita betul. Nah, kalau dulu kau ceramah, orang boleh bayar banyaknya. Kau tak ada banyak cakap. Kenapa hari ni kau kena minta 5,000? Tak boleh kurang. Apa pasal? Ada orang tergamak cakap macam tu. Tengok masjid lah. Kalau masjid tu ngam-ngam topi jalan. Jalan yang sibuk, mahal lah sikit bayar. Tak ada lah saja. Hari tu saya kono ke Asahan, kampung meriam, rumah azab nak sampai dalam tu. Mabuk-mabuk, tak sampai tak. Nanya bang, belum dah. Saya rasa balik elok ke Pilah pun tak macam tu rasa tu. Jauh betul pun. Malam tadi saya dengan Ustaz Sim mengeleng tangga Asahan tu nak nyampaikan kau Bandar Melaka kan. Sejam salah. Kan, macam tu lah. Banyak bersyukur. Ni ada. Bukan nak cakap apa ni, nak tagur akan penceramah sendiri, nak tagur. Kadang tak ada. Tak ada betul lah muka tu berubah macam tu. 5,000 tak boleh kurang. Mak ayat ni. Terang kek. Ada satu kek Johor. Penceramah ni datang. Kemudian pihak masjid bayar dia RM1,700. Dia tanya siapa yang cakap RM1,700 ni? Penceramah tu tanya dekat AJK masjid tu. Itulah kami dah tolak hotel apa semua RM1,700. Yalah, siapa yang cakap RM1,700? Saya tanya KPA lain kali bab bayar ni, tanya saya sendiri tu. Saya paling kurang RM2,500 tu. Mak ayat dia. Yang paling sadih AJK masjid dengan imam berselok buka ataupun masjid nak tambah cukup balik RM2,500. Tahu tak tahu pakai. Itulah dia tuan-tuan.
Saya ni 10,000 orang bagi pun saya ambil. 1,000 pun saya ambil. RM50 pun saya ambil. Itulah sekali. Tak datang lah lepas tu. Tak ada lah. Iya, tuan-tuan tanya lah kuliah subuh. Kek Somban ni siapa yang nekek apa tu. Ada kan. Yang penting jangan program tak jadi itu ya. Datang lah kan. Sian. Lepas tu apa lagi menyebabkan hati kita mati? Selalu berbuat maksiat, buat benda-benda tak elok, buat benda-benda yang tak baik, kan? Menyebabkan orang yang buat maksiat akan jadi ego, hati kotor dan mudah emosi, mudah marah. Copek dia rasa hati, copek dia rasa benda-benda tak elok akan timbul dalam hati dia. Ya, kan? Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Dua halangan nak buat baik. Pertama hawa nafsu. Yang kedua keraguan. Nak buat baik ya, nafsu dulu sampai. Siap-siap maghrib. Macam ni pakai baju lah. Oh, main mana mam? Nak maghrib lah ke masjid. Abang kata ini nak pergi pasar malam. Dah contoh berhenti dia. Ayolah mas main kat rumah lah. Tak jadi dia pergi masjid. Nampak? Sedangkan dah siap lah. Berhenti, tak jadi baik. Sedangkan Nabi kata, ini pun ada yang marah ni bila saya cakap ni. Nabi kata, Nabi pernah bercita-cita ikut Nabi. Nabi kalau ikutkanlah, cuma Nabi tak buat. Pernah faham ya? Kalau ikutkan, ni ramai orang ni. Kadang-kadang netizen ni dia komen. Tak tahu dengan komen-komen yang bukan. Nabi kata, kalau ikut hati Nabi, Nabi nak bakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah. Kalau ikut, sebab Nabi nak bagi penegasan tentang penting yang sembahyang jemaah ni. Kalau ikut kan nanti aku. Tapi Nabi tak buat. Jadi Nabi nak bagi hint. Kalau boleh sembahyang jemaah. Kat rumah pun sembahyang jemaah. Cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, jadi sunnah. Yang tak tahu jauh lah imam pergi bakar rumah orang. Satu rumah dia bakar. Ustaz Abdullah Hashim pergi bakar. Dia lah ambil sampai masjid rumah dia lah kena bakar. Contoh lah. Tapi bukan kata Nabi suruh bakar. Tapi Nabi kalau ikutkan hati aku. Tapi Nabi tak buat. Nabi bercita-cita je. Nabi bagi penegasan. Tapi kenapa kau tak datang? Aku nafsu. Abang kata nak makan luar malam ni. Tak jadi deh. Anak-anak, abah. Tak baik lah, abah pergi ke abah balik lambat. Kata nak pergi jalan malam ni. Yelah. Habis. Tapi kalau dia kuat, dia melawan hawa nafsu tadi yang diberi rahmat oleh Tuhanku tadi. Macam mana? Bang, kata nak pergi pasar malam. Konyap, abang semayang kan lama benar. Ada semayang jemaah ni. Malam ni tengoklah imam mana. Kau nampak imam kan Ustaz Abdullah kan? Pusing lah balik. Pusing lah balik. Tak ada lah. Semayang maghrib paling lama pun baca ayat berapa lama? Paling lama pun 5 ke 10 minit lah. 10 minit lah baca. Kan? Selesai. Lepas tu balik rumah. Pergilah semalam. Jam 2 fikir. Satu lagi keraguan. Semayang jemaah berapa kali ganda daripada semayang seorang pahala? Berapa kali ganda? Semua tahu. Tak ada jap. Dalam 25 katis macam tu lah. Tak berapa ingat mana. Tak. Semua orang jawab 27. Jelas 27 kali ganda. Tapi kenapa tak ramai? Keraguan. Sebab pahala tak nampak. Pahala ni kalau nampak macam duit. Kan? RM27 satu semayang. Semayang jemaah dapat RM27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RM27. Oh no. Tak payah habis kerja. RM27 kali 5. Orang membuat, mula dah. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Baru 2 minggu. Banyak duit kau. Kan 5 kali pek boleh. Banyak. Kali lah 27. Banyak duit kau. Edennya baru tahu. Ni baru sekali pertama datang. Tak berguna jiran dan tak ada beritahu pek RM27. Marah sebab duit. Tu orang perempuan lah berat Orang lelaki tak berat macam tu. Orang lelaki dia berat soal dasar. Dia berat apa? Agak-agak kau lah. Kalau kita makmum dapat 27. Ustaz Abdullah tu dapat berapa je? Ditahan ni motor imam. Dia cakap. Dapat berapa? Macam cakap. Abdullah ni malih lah cerita. Alhamdulillah. Cakap tu orang.
Marah. Contoh ini tak betul dah, contoh. Kadang tengoklah kalau khusyuk tu lebih sikit, lebih lah bayar. Kalau terupa-terupa tu kurang lah sikit ni. Tapi tahu pun RM40 tak lari lah. Contoh lah, contoh. Malam tu bertubuk nak jadi imam. Iya, tapi dia bukan macam tu. Allah bagi 27 kali ganda tu lagi besar pada nilai RM27 tu. Semua yang semayang tadi tak ada yang tak tenang. Yang sujud lama tu paling tenang. Tengok tadi. Ambil bangun. Siap berkau. Saya nak tanya lah, tahu tak? Menurut ada satu doktor Cina, doktor yang berbangsa Cina, dia buat kajian teoretik solat. Tahu tak perbuatan yang paling mana yang paling tenang dalam sembahyang? Tahu tak waktu bila? Sujud. Sujud tu lap tu bukan tenang tu. Dia kata waktu daripada kita rukuk, Sami Allahu liman hamidah, daripada berdiri sebelum nak turun, itulah saat paling tenang sekali sebenarnya. Siapa yang sembahyang itu macam dipeh kudung, tapek nak nak copek. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak dapat. Manabut pun ya, tu manabut tu laju tu. Berdosup, tu orang Melaka cakap. Berdesup weh. Paling laju kat ramau dah sebut menculin dia. Tu paling laju tu. Tu tata bahasa nak tambah ayat Negeri Sembilan. Kemudian apa lagi? Berbuat syirik. Berbuat syirik pun boleh menyebabkan hati mati. Kan? Allah Ta'ala berfirman, atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak. Itu surah Al-Furqan ayat yang ke-44. Kadang-kadang dia sebut tu dia tak sadar. Tak ada orang lain dah boleh tolong kita. Dialah satu-satunya boleh tolong kita. Kita pernah sebut kadang-kadang. Kalau dia tak tolong kita, mati gitu weh. Ayat dia. Jangan ambil gambar bertiga weh, tengah-tengah mati nanti. Kalau tu dah lama Samsul Debat mati dah. Ramai yang gambar kiri kanan. Kan? Jangan lalu kat bawah tu. Nanti macam-macam lah. Dan istilah-istilah itu kan. Orang kita ni gambar. Jangan, kalau tergantuk kali kepala tamu, tergantuk. Kalau kena ngantuk sekali lagi. Kan siap caniat. Hantuk lagi. Nanti mati weh. Baik kita hantuk kepala sekali lagi. Hantuk kali kedua lagi kuat pula. So mati dua-dua tu. Gambar meletakkan benda pada benda tak ada sakut paut dengan apa? Dengan Allah yang bagi. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Jangan letak-letak macam tu. Ada orang tu jalan-jalan bab jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Jatuh dalam lubang tu jangan kira confirm mati ni dalam lubang. Adik Ryan tu meninggal ya. Yang Ryan yang jatuh telaga tu. Tak baru dapat makluman dia kata. Pas sore baru meninggal dunia. Mungkin dah terlampau tahu condition dalam badan pun tak tahu. Tengok. Ni jatuh dalam lubang dalam. Ingat mati dah ni. Confirm. Sekali tarik bomba tarik tengok nadi dia lagi. Selamat. Jaga-jaga hui bang, handa bang. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam bang. Tapi tak mati. Ya ko. Dia pun terlupa. Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati. Mati jangan ingat sebab-sebabnya macam yang kita fikir. Tak semestinya. Macam contoh paling senang kan kita tengok COVID ni. Kan ada yang ditidurkan kan. Yang ditidurkan ada yang oksigen dia berapa persen, dah tinggal 20%. Kita menyagap tak ada orang ni. Hidup boleh. Ada orang ada 70%. Tapi waktu ditidurkan tu makin drop. Mati. Itu sebab dia bukan berdasarkan apa yang kita fikir. Orang yang cakap, ambil lah suntikan vaksin. Nak mati, kau ambil lah. Ayat orang tak ada iman macam tu lah cakap. Lupa tu. Dia cakap tu. Betul tak? Ramai tak orang cakap macam tu sekarang ni? Ramai. Kau nak mati, matilah. Nampak jauh, mati dah. Tu bolong cucuk dia dah. Takut ni yang mengingin, melata-melata. Ya seorang tu, apalah Dan tak domam nak ni. Kosong nak injection. Tak domam marah.
Ya, mati lagi marah. Itulah cerita orang kita ni kan. Saya senang lah tuan-tuan. Orang tanya saya, Ustaz ambil ke? Ambil. Booster ambil. Ustaz, dengar Pfizer tu kena ambil yang ketiga. Lantaklah 10 kali pun ambil ke. Ustaz tak sanggup. Ustaz sanggup ke orang label ke Ustaz sebagai tikus makmal nanti? Pertama dan bukan tikus buta man. Saya ilmu tak tinggi. Tapi kalau ada majlis fatwa kebangsaan, kalau mufti-mufti semua dah kata hukumnya harus dan wajib, siapa pula saya? Ambil lah. Macam tu. Kita nak pergi umrah. Kenapa sanggup tipu? Cakap. Apa hukumnya? Berdosa. Memang umrah ada sah, tapi berdosa. Mohon. Berdosa apa? Berdosa tak ikut peraturan. Lepas tu nipu pula. Kan? Dosa tetap berdosa. Taubat lah. Iya. Banyak tentang ini. Kan? Kemudian apa? Lalai berzikir. Kita tahu Allah Ta'ala sebut, liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak karamat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi kenalah berzikir. Yang ketujuh, punca hati mati apa dia? Adalah terlalu mengajar dunia. Kerja dunia makin lama makin suntuk. Makin lama makin suntuk. Nabi pernah ambil satu kayu ranting tu Nabi tulis dekat tanah tu Nabi gariskan, buat satu garisan panjang ni. Panjang garisan tu Nabi buat. Kemudian pada garisan tu Nabi buat pula satu petak. Nabi buat satu petak. Dalam petak tu Nabi cakap-cakap macam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukiskan tu ya Rasulullah? Garis panjang tu nak tunjuk itulah cita-cita manusia. Semua nak buat. Itu nak, ini nak, ini nak, itu nak, ini nak. Cita-cita. Yang kotak, yang kocik yang tadi, yang tersangkut dekat garisan tu, itulah jangka hayat manusia. Kan banyak mana takat tu. Lepas itu yang tu, itulah cubaan, dugaan dalam hidup yang cakap-cakap tu tadi. Dalam pada tu, kita nak kerja benda yang tak ada apa-apa. Buat apa? Kita bukan tak belajar. Tengok tak orang meninggal? Tengok. Tengok tak orang tu sakit tangan? Tengok. Tengok orang tu membuskan nafas terakhir? Tengok. Tengok tak orang tu dimandikan? Tengok. Tengok tak orang tu dibawa di kubur? Tengok. Tengok tak orang tu ditanamkan? Tengok. Tengok tak orang tinggalkan dia kat kubur tu? Tengok. Tetapi dekat situlah kita terlupa ya, pengajaran yang paling besar, dunia tak bawa mati. Nabi kata dunia ni boleh ambil tak? Boleh ambil sekadaran untuk bekal akhirat. Dan Nabi khabar apa? Nabi khabar kalau Nabi potik macam mana kita tengok surah, kita tengok dalam surah Asyura. Allah beritahu apa? Dalam surah Asyura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Kerja akhirat Allah tambah keuntungan tu, maknanya dunia pun dapat. Jangan risau. Ni kerja akhirat ni, datang dengan aku yang subuh. Dunia dapat tak? Dapat. Lepas ni kan dapat makan. Saya yakin. Kalau dah rezeki tak ke mana? Nampak cara dah menyusun meja luar tu, ada harapan. Jangan risau-risau. Betul tak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Dapat dengan makan sensun depan? Dapat. Risau. Itulah kerja orang. Weh, ada senyum. Iya, itu cakap. Tapi Allah Ta'ala sambung dengan ayat tu. Allah Ta'ala sebut, barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, niscaya kami akan tambahkan keberuntungan itu dunia pendapat. Dan Allah Ta'ala sambung, dan barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, niscaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Tak ada untuk itu. Mana nak? Kerja akhirat dua-dua dapat, atau nak kerja dunia takat tu je? Iya, kerja dunia takat tu lah kita dapat. Oh, berniaga handa ramai, pono. Dia jual kuih samosa international. Samosa, bukan kuih keria. Kuih samosa international. Habis orang yang makan tu semua kena som babi dia sadap kan. Contohlah, orang ramai. Tapi kalau dia terlupa untuk akhirat, rugilah dia. Dia dapat dia bayar zakat. Dia dapat dia hantar dekat masjid Kelebang. Pak, saya bagi 10,000 bulan ni. Tentu baru steady. Iya, tuan-tuan tengok tu yang dekat Seremban tu, Masjid Bandar Baru Senayan tu, tengok. Orang kaya ni dia dah wakafkan 3, yang saya tahulah dah 3 dah. Pertama,
dia niatkan wakaf untuk mak dia. Tanah 5 juta lebih. Kos pembinaan 50 juta lebih. Masjid Husin Serban 2. Dia niat untuk mak dia. Lepas tu benda teringat. Alang-alang tu lah dia kata. Ada tak tanah lagi? Saya nak wakaf untuk saya sendiri. Tu yang dia beli tanah dekat masjid, dekat Bandar Baru Senayan tu. 6.5 juta tanah saja. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Yang paling hana tu, dalam masjid tu, siap satu petak kalau dia mati esok situ tanam. Kita pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Dia siap dah petak lah. Hana tak hana. Lepas tu, dekat Langkawi baru siap. Masjid Aisyah, dia buat, dia wakaf untuk isteri dia, tak silap saya. Masjid yang pertama di Langkawi, full aircon. Kalau kita dengar je, hui, itu buatlah kemampuan kita. Itu sebab dalam surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Yang kita gambar tu bagi. Lalu tabung, tengok poket. Dalam tu ada 100, ada RM1. Bagi yang paling kita sayang, bagi RM1. Sebab sayang botol ke RM1 tu. Yang 100 simpan. Itulah perangai kita, kan? Kemudian, apa penyebab hati mati? Bangga dengan amal. Bangga dengan amal dia. Ui, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ui, sadap tak dan macam mana? Dalam hati sadap juga. Dia mula-mula datang masuk. Dia perangai ni, dia package sombong ni ada 3. Dia masuk dalam masjid. Tak ada orang. Lepas dia kata, rasa dah 3 hari tu turut dan paling awal datang masjid ni. Pak, dalam hati, ujub. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar bunyi sliding door, ada seorang masuk. Langsung berbunyi macam Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang dengar, nak tunjuk kat orang. Riak. Lepas bagi salam dia tanya, kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid hari-hari ni? Rasa kau lah. Ya kau, mbak. Tak boh. Dalam satu tompek, dia boleh ada 3 sekali. Bayangkan. Kemudian apa lagi puncak? Meninggalkan solat pun menyebabkan hati mati. Kadang-kadang yang heran tu lelaki, period tak berhenti. Tak apa pep dia pakai pun tak tahu. 2 tua bangkok, menyarap-nyarap tak air semayang ni. Jadi tu sebab saya pesan macam malam tadi pun saya sebut. Kayak Masjid Tun Halil saya kata, yang tua pergi masjid, jangan sogan. Kita berada di tompek yang betul, cuma selalu doa, ya Allah, berikanlah aku istiqamah dalam ibadah ni Allah. Tahu datang masjid. Dan begitu juga salah satu sebab tidak bersedekah. Ya? Banyak ni nak cerita ni. Tapi saya faham kalau dah beralih-alih tempat duduk tu memang tanda suruh berhenti lah tu. Kejap melunjuk, kejap cenya, dah cenya, lepas tu buat-buat tengok jam. Dia tahu saya pandang dia lah tu, dia tengok jam. Kan? Dah tak orang kan? InsyaAllah. Memang tak cukup. Makna kau nak panggil lagi lah tu. Ya, confirm lah tu. InsyaAllah ya. Saya gomak datang ke Lebang ni. Gomak datang ke Lebang. Saya selalu duduk ke Lebang Beach Resort tu. Yang depan kubur tu. Ada ni kau laut kau dah tambak dah? Masih lagi? Masih ada laut ni, okey lah. Kau tahu malam tadi tidur situ. Ya, rindu betul. Jadi, tuan-tuan, itulah dia. Jaga hati kita. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Dan sebab mana ni, yang ni akan mematikan hati kita tu sebab kita buat sesuatu kejahatan, kita tak rasa apa. Tu paling kita risau. Kita mengumpet, okey, biasalah tu cakap-cakap ni. Kita boleh mengiyakan pula benda macam tu. Kan? Dongki itu satu benda normal. Biasalah orang nego. Hantar-hantar 7-7. Kan? Lepas tu kau malah percaya benda-benda tak elok. Dia ni rasa ada orang buat ni. Tu nuduh lah tu. Apa lah? Kau bayangkan. Dan tak nak, dan masak nasi ni, nak nasi lemak daripada pagi tadi. Tak masak-masak. Kau tengok dah. Tak mahu dia masak. Pelak kata on. Dia memang sampai malam kamu tak masak. Ya, nampak tu. Tapi dia nuduh orang tu kayak itu. Kau pelak, kau tak on, kau malu nuduh orang. Kan? Sakit. Aduh ni, ada orang buat ni. Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau pada Allah izinkan, jadilah kayak gitu.
Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, jaga hati kita. Baik hati kita, baiklah semua. Bila hati ni baik, hikmah pun ada, adab pun kita jaga. Ya. Tu orang kata menanam tobu kat tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Sedikit ilmu kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Anda ya pantun kan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insya-Allah ya, kalau ada kesempatan kita jumpa lagi, apa-apa pun jaga hati kita. Pagi-pagi ni subuh ni senang fresh tu sebab jaga hati. Allah jaga hati aku tak naklah sangka buruk dengan orang. Tak nak aku benci-benci dengan orang, tak nak aku dongki dengan orang. Aku nak elok-elok je Allah, tentulah. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Saya ulang balik, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas kesediaan mengundang saya pada hari ini. Cuma saya nak maklumkan dekat luar sana gang, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi keluar ada beberapa barang ajaib. Bukan untuk diambil, untuk dibeli. Kita main sahur, dia bawa balik berita roti, kan? Saya kena beritahu dulu. Yang pertama, ada seorang sahabat tu, daripada Tampin, dia jual madu. Jual madu. Tengoklah kan madu apa yang dia jual tu. Lepas tu, yang dekat meja yang tim saya tu, dia ada bawa, pertamanya, kuih semprit air tangan nama mak saya. Yang heboh kena orang tu kan. Dia tak boleh nak post, dia bawa. Sebab mak saya tekan satu-satu tu. Tak ada pakai mesin dah. Sah sedap kan. Arwah Datuk Nasi Wahab makin. Bila makan tu, mengalir mata tu. Bergonang dia mata tu. Sebab apa? Teringat arwah mak itu. Sebab kesemprit kampung. Tak ada tu. Coklat rice ke apa tak ada. Memang sedap lah. Memang. Malam tadi tanya. Malam tadi, Ustaz sampai beli tak? Tak sampai dah. Tak sampai dah. Dia, Ustaz Al-Hafiz ni kadang dia tak berani makan kuih semprit ni. Kau hilang ni. Tak ada lah. Kan? Kedua ada ni. Sambal crispy. Sambal crispy. Sambal ni memang sedap. Dia nama baru dia sambal mengidap namanya. Kalau makan tak boleh berhenti. Orang Singapura boleh patut makan dengan bubur. Tak ada gatah macam tu. Dia tak padah enak tu. Sedap. Hari ni harga special RM10. Satu lagi minyak wangi. Tu minyak wangi jangan buat tinggal sikit dia tu. Minyak wangi tu minyak wangi apa? Minyak wangi SD perfume. Samsul Debat perfume. Dia ada dua bau. Bau Aisyah, bau Danish. Dia bawa wangi, tahan lama. Boleh bawa solat. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Macam tu lah. Macam tu lah. Orang dekat masjid hijau yang dekat Bagan Serai, dekat Perak tu, memang ramai yang beli. Tapi tak tahu kenapa. Orang lelaki gambar boleh bawa Aisyah, orang perempuan gambar boleh bawa Danish. Tak ada masalah. Dia dua-dua boleh pakai. Lelaki perempuan boleh pakai. Itu orang rumah saya baju sendiri. Memang tu lambang kebijaksanaan wanita. Bukan sebab dia bancuh tu lah. Sebab modal suami untung semua dia. Tu. Lepas itu satu lagi, satu yang paling baik sekali lah untuk semua. Yang terutama yang yang warga-warga emas. Kan? Ni susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu. Campur madu yang diizinkan. Madu lebah lah tu. Dia susu kambing campur kurma, campur madu. Dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing kelebang. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak ada bau. Baik untuk orang yang gastrik, GERD, pedih hulu hati, elok. Ambil kalau waktu sahur, sebelum selepas makan, tak ada masalah. Ni siapa yang nak try puasa Rajab kan, puasa ni dia takut dia gastrik kan. Try puasa Rajab, insya-Allah. Kemudian dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Memang elok. Sebab Imam Masjid Palung 12, 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah. Dia ambil satu kotak, tapi dia minum pagi, malam. Alhamdulillah, dia boleh semayang macam biasa. Yang sakit lutut, insya-Allah capek. Ya. Kemudian enzima, kata-kata kulit elok. Tapi jangan baik mandi pula, minum. Yang satu tu, dia satu juga dia baik untuk orang perempuan yang hormon mengayau tu, period, kejap awal, kejap lambat, kejap taman apa hari, boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu, tak salah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum, datang dia balik joki. Macam tu lah. Jadi hari ni kita offer. Perempuan yang pregnant pun boleh. Perempuan pregnant pun boleh. Sebab baby yang lahir kadang demam kuning kan, jaundice, minum daripada awal. Sedap, memang sedap. Budak-budak jangan bagi yang bawah 2 tahun. 2 tahun ke atas pun boleh minum. Perut dia tak kuat kalau yang bawah 2 tahun. Hari ni offer satu RM40. Siapa beli 2, kita offer RM90. Ya? Baik tak payah. Berbono kan RM90. Tak adalah beli satu RM45, beli 2 RM80. Tak bawa duit tak apa. Ambil dulu, balikkan transfer. Dia tak ada kalau sampai rumah hilang ingatan. Saya redha. Macam mana?
Sampai rumah lupa lah dia balik kan. Macam mana. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa. Budak-budak bawa galah, nak jolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Sekian saja pada saya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.